Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula. Kita tengok muka surat 125. Muka surat 125. Baik, muka surat 125 kita nak masuk tajuk mubtada dan juga khabar. Kita fokus dahulu tentang mubtada. Mubtada. Mubtada ni apa tuan-tuan? Tadi kita tengok jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Fokus pada mubtada ini. Mubtada ini dia berada di bawah tajuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada ni, mubtada khabar ni dia di bawah tajuk jumlah ismiyah. Sekarang ni kita tengok mubtada. Mubtada ni apa tuan-tuan? Mubtada ni ialah isim yang memulakan ayat. Ataupun dalam buku kita, Ustaz Rushdi tulis, muka surat 125 tu, isim ma'rifah yang memulakan ayat. Isim ma'rifah yang memulakan ayat. Ataupun isim yang berada di depan ayat. So, adakah semua isim itu boleh memulakan ayat? Adakah semua isim itu boleh memulakan ayat? Tidak. Yang boleh memulakan ayat hanyalah isim ma'rifah sahaja. Hanyalah isim ma'rifah sahaja. Isim yang memulakan ayat dinamakan dengan mubtada. Isim yang memulakan ayat dinamakan dia dengan mubtada. Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Ataupun adakah semua isim boleh memulakan ayat? Mubtada ni maksudnya memulakan ayat. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Tidak. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah sahaja. Isim ma'rifah sahaja yang boleh memulakan ayat. Isim ma'rifah tu apa? Isim ma'rifah tu apa? Isim ma'rifah tu apa? Isim ma'rifah ada 6 tuan-tuan ya. Isim ma'rifah ada 6. Isim ma'rifah ada 6. Saya pakai pen hitam. Isim ma'rifah ada 6. Dalam buku kita dah dituliskan. Isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir. Isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir. Isim ma'rifah yang kedua adalah isim isyarah. Isim ma'rifah yang ketiga, isim yang di awalnya ada alif lam. Yang di awalnya ditambah dengan alif lam. Isim ma'rifah yang ketiga dalam buku kita tu disebutkan sebagai isim ataupun kata nama khas. Kata nama khas. Isim ma'rifah yang kelima ialah isim mausul. Nanti saya akan terangkan apakah itu isim ma'rifah, makna ma'rifah. Dan yang keenam yang terakhir, isim ma'rifah itu ialah isim yang mudhaf. Isim yang mudhaf. Isim ma'rifah yang terakhir adalah isim mudhaf. Tuan-tuan, ini yang pertama. Isim ma'rifah jenis yang pertama iaitu dhamir. Jenis isim ma'rifah yang kedua iaitu isim isyarah. Jenis isim ma'rifah yang ketiga iaitu isim yang ada alif lam di depan. Jenis isim ma'rifah yang ketiga iaitu kata nama khas. Jenis isim ma'rifah yang kelima iaitu isim mausul. Jenis isim ma'rifah yang keenam iaitu isim yang mudhaf. Tuan-tuan. Ma'rifah ni apa sebenarnya? Dalam bahasa Melayu ni. Ma'rifah dalam bahasa Melayu apa dia? Dalam bahasa Melayu, ma'rifah itu diterjemahkan dengan, saya dah cuba saya dapatkan yang paling mudah untuk kita
orang kata apa terjemahkan, iaitu isim yang spesifik. Spesifik. Ini bahasa Melayu. Bahasa Inggeris yang telah dimelayukan, spesifik. Kita dah spesifik, kita dah khususkan, kita dah khususkan perkataan itu. Contoh spesifik yang pertama apa dia? Dhamir. Dhamir kat sini tuan-tuan letak dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Rujukan dia kat mana? Diagram warna pink A. Okay. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Tuan-tuan isim ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya spesifik. Spesifik. Isim yang ma'rifah ni, yang spesifik ni, ada 6. Ada 6 jenis. Jenis yang pertama, dhamir. Jenis yang pertama, dhamir. Contoh, huwa. Huwa maksudnya dia. Kita spesifikkan tak? Kita spesifik. Dia. Dia. Dia tu apa? Dia tu apa sebenarnya? Dia ialah seorang lelaki. Itu spesifik tu. Dia ialah seorang lelaki. Dia. Dalam ramai-ramai manusia, kita spesifikkan dia. Okay? Itu jenis yang pertama. Jenis isim yang spesifik yang kedua, iaitu isyarah. Isim isyarah. Ini ataupun itu. Spesifik. Dalam banyak-banyak buku, kita kata buku ini. Dalam tiga pen ni, ada 3 pen kat tangan saya spesifikkan. Ini. Ni. Yang tengah ni. Ini. Okey? Ataupun ini. Ini saya spesifikkan. Saya tak sebut pen. Kan? Saya tak sebut pen. Saya sebut ini. So, daripada situ, tuan-tuan dapat faham itu adalah kalimah yang spesifik ataupun kata nama yang telah pun dispesifikkan, telah dikhususkan. Okey? Yang kedua. Yang ketiga, isim yang spesifik ialah isim yang ditambah alif lam. Yang ketiga, isim yang spesifik adalah isim yang ditambah alif lam. Kata nama yang telah ditambah alif lam. Contoh, masjidun. Bila kita sebut masjidun, tidak ada alif lam kat depan, masjidun. Kan? Contoh kita sebut masjidun. Masjidun. Okay, ini tidak spesifik, ini umum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mana-mana masjid ataupun masjid. Bila kita sebut masjid, dia tidak spesifik. Tapi bila kita tambah alif lam, al-masjidu bermakna kita dah spesifikkan. Masjid itu ataupun masjid ini. Daripada al ni, kita telah spesifikkan mana satu masjid yang kita maksudkan. Mana satu masjid yang telah kita maksudkan. Itu yang ketiga. Isim spesifik yang kedua, yang keempat ialah kata nama khas. Kata nama khas. Contoh macam Kuala Lumpur, Malaysia, Shah Alam, ataupun negeri Selangor, itu semua kata nama khas. Duduk di mana? Saya duduk di negeri. Itu tak spesifik tu. Bila kita sebut duduk di mana? Tinggal di mana? Selangor. Okey, dah spesifik. Dan lebih spesifik lagi apa dia? Tinggal di Shah Alam. Dan lebih spesifik lagi apa? Kata nama khas dia apa? Saya tinggal di kampung. Itu tak lagi, tak spesifik. Saya tinggal di kampung Bukit Lancok. Itu kata nama khas. Kata nama khas. Itu nama yang spesifik. Okey, itu ma'rifah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'rifah. Dalam bahasa Melayunya sebut spesifik lah. Ataupun kata yang khusus. Yang telah dikhususkan. Okey, yang kelima, yang spesifik ialah isim mausul. Isim mausul. Isim yang spesifik. Yang. Orang yang. Yang apa? Yang beriman ke? Yang lah. Orang yang. Kata isim mausul yang kita belajar tu, dia adalah isim yang makrifah sebenarnya. Isim mausul yang kita belajar sebelum ni, dalam diagram warna pink A itu adalah isim yang makrifah sebenarnya. Isim makrifah maksudnya isim yang spesifik. Isim yang spesifik. Orang yang. Seorang lelaki yang. Dua orang lelaki yang. Walaupun kita titik-titik-titik, kita tak tahu yang apa, tak ceritakan lagi, tapi isim makrifah, isim mausul tu sendiri,
Isim mausul itu sendiri dia adalah isim yang dikategorikan di bawah isim yang ma'rifah, isim yang spesifik. Isim mausul. Alladhi khalaqal mauta. Alladhi yang telah menciptakan langit. Alladhi khalaqal mauta yang telah menciptakan kematian. Alladhi khalaqas samaa yang telah menciptakan langit. Yang kan orang yang telah menciptakan langit. Alladhi itu adalah isim yang spesifik. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai isim yang ma'rifah. Baik, yang keenam isim yang mudhaf. Okey, isim yang mudhaf. Ini kita tangguhkan dulu, kita biarkan dulu, nanti kita akan ceritakan isim spesifik dalam bentuk mudhaf. Isim yang spesifik dalam bentuk mudhaf. Okey, tuan-tuan, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, saya padam yang ni. Okey. Okey, tuan-tuan ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Isim ma'rifah daripada jenis dhamir. Okey, kita kata apa tadi? Jumlah ismiyah. Ayat itu ayat yang dimulakan dengan isim. Ayat yang dimulakan dengan isim. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Jawapannya tidak. Bukan semua isim boleh memulakan ayat. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah sahaja. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim ma'rifah sahaja. Isim ma'rifah maksudnya apa? Isim yang spesifik sahaja. Isim yang spesifik sahaja yang boleh memulakan ayat. Ada berapa jenis isim yang ma'rifah ni? Ada berapa jenis isim yang boleh memulakan ayat ni? Tuan-tuan, ada 6. Bukan semua isim boleh memulakan ayat. Bukan semua isim boleh memulakan ayat. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah 6 sahaja. Hanyalah 6 sahaja. Yang pertama, isim yang dhamir. Okey, dia boleh memulakan ayat. Bila dia memulakan ayat, maka namanya apa? Namanya mubtada. Dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Dalam bahasa Melayu disebut dengan subjek. Dalam bahasa Melayu disebut dengan subjek. Isim yang memulakan ayat namanya subjek dalam bahasa Melayu. Dalam ilmu bahasa Melayu disebut dengan subjek. Dalam ilmu bahasa Arab, isim yang memulakan ayat dinamakan mubtada. Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Boleh memulakan ayat? Okey, saya ulang balik. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Tidak. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah sahaja. Isim yang spesifik sahaja. Ada 6 jenis isim yang spesifik. Yang pertama, dhamir. Isim dhamir. Dhamir kat sini tuan-tuan letak dalam kurungan dhamir munfasil. Munfasil ya. Bukan muntasil, munfasil. Ini jenis dhamir yang boleh memulakan ayat. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita ambil contoh mudah sebelum kita tengok dalam Al-Quran, dalam buku kita, kita kata contohnya huwa. Huwa. Okey, dia. Ini adalah isim yang spesifik. Isim yang spesifik daripada jenis apa? Isim spesifik daripada jenis dhamir. Kata ganti nama. Dhamir ya, dhamir. Isim yang memulakan ayat, kita namakan dia sebagai mubtada. MUB. Isim yang memulakan ayat, kita namakan dia sebagai mubtada. Ataupun saya ringkaskan sebagai MUB. Mubtada. Mubtada ni tuan-tuan, dia perlukan kepada khabar dia. Subjek perlukan kepada apa? Perlukan kepada predikat. Subjek perlukan kepada predikat.
Apakah predikat dia? Huwa rajulun. Contoh. Huwa rajulun. Dia adalah seorang rajul, lelaki. Huwa rajulun. Huwa ini mubtada. Mubtada ni maksudnya apa? Isim yang memulakan ayat. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Tidak. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah sahaja. Isim yang ma'rifah. Apa maksud ma'rifah? Ma'rifah maksudnya spesifik. Ma'rifah maksudnya spesifik. Ada berapa jenis isim yang spesifik? Ada 6 jenis. Yang pertama, dhamir. Contohnya, huwa ar-rajulun. Huwa ini adalah isim dhamir yang memulakan ayat. Bolehkah dia memulakan ayat? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada jenis ma'rifah, yang jenis spesifik. Okey, bila dia memulakan ayat, maka namanya mubtada. Namanya mubtada. Dalam bahasa Melayu disebut dengan istilah subjek. Subjek. Apakah khabarnya? Apakah ceritanya? Apakah predikatnya? Predikatnya rajulun. Predikatnya rajulun. Dalam bahasa Arab, predikat disebut dengan khabar. Saya ringkaskan KHO, khabar. Saya ringkaskan dengan KHO ataupun khabar. Mubtada dia ada khabar. Subjek dia ada predikat. Subjek dia apa? Nak cerita apa sebenarnya? Apa khabar dia? Khabar bahasa Melayu pun khabar, kan? Apa khabar dia? Kau nak cerita apa tentang dia? Dia ialah seorang lelaki. Oh, itu khabar dia. Itulah predikatnya. Okey? Mubtada itu daripada kelompok ataupun daripada jenis isim ma'rifah yang dhamir. Okey, contoh yang kedua. Ataupun jenis isim ma'rifah yang kedua. Jenis isim ma'rifah yang kedua iaitu isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Okey, isim isyarah. Tuan-tuan. Contoh kita kata hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza ini dinamakan dengan mubtada. Mubtada, MUB, mubtada. Isim yang memulakan ayat. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Tidak. Isim yang memulakan ayat hanyalah daripada isim yang ma'rifah sahaja, yang spesifik sahaja. Isim yang spesifik sahaja yang boleh jadi isim yang memulakan ayat. Okey? Ada berapa isim yang memulakan ayat? Yang ma'rifah, yang spesifik? Ada 6. Yang pertama, isim dhamir munfasil. Yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah. Contohnya, hadza kitabun. Ini. Apa dia? Ini. Apa khabar dia? Ini subjeknya. Ini disebut dengan istilah subjek. Apa predikatnya? Apa cerita tentang ini ni? Apa khabarnya? Bahasa Arab kata khabar. Oh, ini. Khabarnya apa? Kitabun. Adalah sebuah buku. Adalah sebuah buku. Ini ialah sebuah buku. Ialah ke adalah lah terpulanglah yang tepatnya kalau saya kira ialah apa Ialah. Kalau ada cikgu bahasa Melayu boleh tegur saya. Ialah ke adalah. Saya rasa ialah. Ini ialah sebuah buku. Kalau saya sebut ini sahaja, boleh faham ke? Tak boleh faham. Jadi nak jadikan dia, nak sempurnakan ayat itu, maka kita kena letaklah apa predikatnya, apa khabarnya. Sebuah buku. Hadza kitabun. Hadza ini dinamakan dengan istilah mubtada. Kitabun ini diistilahkan dengan istilah khabar. Kalau dalam bahasa Melayu, mubtada disebut dengan istilah subjek, khabar disebutkan dengan istilah predikat. Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Jawapannya tidak.
isim yang boleh jadi mubtada, yang boleh memulakan ayat ialah isim yang ma'rifah sahaja. Isim yang ma'rifah sahaja ataupun isim yang spesifik sahaja. Ada berapa isim yang spesifik? Ada 6. Isim yang spesifik ada 6. Yang pertama isim dhamir munfasil. Yang kedua isim isyarah. Yang boleh memulakan ayat. Yang ketiga, isim yang boleh memulakan ayat ialah isim yang di depannya ditambah alif lam. Isim yang di depannya ditambah alif lam. Contoh, saburatun. Saburatun boleh jadi mubtada, boleh memulakan ayat tak? Saburatun. Dia tidak boleh memulakan ayat. Sebab apa? Sebab tidak ada alif lam. Kena spesifikkan dulu. Kena letak alif lam dulu. Kerana alif lam itu ialah menspesifikkan ayat itu, mengkhususkan ayat itu. Jadi kita tambah alif lam. As-saburatu, contoh kita kena letak alif lam. Tambah alif lam ke depan. Untuk kita spesifikkan dia. As-saburatu, as-saburatu. Apa cerita dia? Jadidatun. Contoh jadidatun. Papan putih itu, kita dah spesifik. Bila kita letak alif lam di depan ni, bermakna dia telah dispesifikkan. Dia telah dikhususkan. Papan putih itu jadidatun, baru. Papan putih ini dinamakan dengan mubtada. Ataupun dalam bahasa Melayunya disebut dengan subjek. Apa predikatnya? Bahasa Arabnya kata apa khabarnya? Khabarnya jadidatun. Khabarnya jadidatun. As-saburatu jadidatun. Okey? Ini dinamakan sebagai mubtada. Isim yang pertama ini dinamakan sebagai mubtada. Ia memulakan ayat. Bolehkah ia memulakan ayat? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada jenis isim yang spesifik, yang ma'rifah. Jenis yang mana? Jenis yang ditambah alif lam di depannya. As-saburatu. Kalau kita tak bubuh alif lam, tak boleh. Dia mesti letak alif lam. Dia mesti diletakkan alif lam. Okey, kalau ni tak payahlah sebab ni isim isyarah, tak payah nak letak al-hada pula. Okey, huwa. Dia dhamir, dia tak boleh nak letak al-huwa. Kan? Jadi nak jadi spesifik, isim itu mana-mana isim. Contoh kipas. Dalam bahasa Arab, kipas disebut dengan mirwahatun. Mirwahatun. Kipas. Spesifik ke tidak? Tidak spesifik. Macam mana kita nak spesifikkan dia? Tambah alif lam. Al-mir. Wahatu. Al-mirwahatu. Kita dah spesifikkan. Macam mana kita spesifikkannya? Kita tambah alif lam di depan. Al-mirwahatu. Okey? So, mana-mana isim yang bila kita tambah alif lam, maka dia boleh jadi isim yang ma'rifah, yang spesifik. Okey, isim yang ma'rifah, yang spesifik. Baik. Jenis yang keempat, isim yang boleh memulakan ayat ataupun yang dinamakan dengan mubtada. Okey, nak memulakan ayat itu ataupun isim yang nak memulakan ayat itu mestilah isim yang spesifik. Jenis yang keempat, isim yang spesifik. Jenis yang keempat apa dia? Kata nama khas. KNK. Saya ringkaskan KNK. Kata nama khas. Sebagai contoh, kata nama khas ni Muhammad. Okay. Contoh kata nama khas Muhammad. Muhammadun. Okey, Muhammadun. Dia boleh memulakan ayat tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada isim ma'rifah. Isim yang spesifik. Daripada jenis kata nama khas. Daripada ramai-ramai manusia tu, kita sebut Muhammad. Itu spesifik lah tu. Itu ma'rifah lah tu. Daripada ada ramai manusia, kita tak sebut insan, kita tak sebut manusia kan. Kita sebut Muhammad. Itu kata nama khas. Okey? Dia boleh jadi mubtada tak? Boleh memulakan ayat tak? Boleh.
Muhammad dia boleh memulakan ayat. Dalam istilah bahasa Arab, kata nama yang memulakan ayat diistilahkan dengan mubtada. Okay? Bila sebut mubtada, kita kena tahu apa cerita dia. Muhammad itu. Muhammad. Apa cerita Muhammad? Letaklah. Predikannya apa dia? Muhammadun qaimun. Qaimun. Muhammad sedang berdiri. Muhammad itu berdiri. Muhammad itu berdiri. Predikatnya berdiri. Ataupun dalam bahasa Arab ni disebut dengan khabar. KHO, saya ringkaskan. Okay, ini mubtada, ini khabar. Bolehkah mubtada atau bolehkah Muhammad ini jadi pemula ayat ataupun mubtada? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia daripada jenis yang ma'rifah, jenis yang spesifik. Okay? Spesifik yang keempat iaitu kata nama khas. Kuala Lumpur sebagai contoh. Ataupun Malaysia. Itu kata nama khas. Macam saya bagi contoh sebelum ni, Malaysia baldatun. Malaysia itu sebuah negara. Baldatun. Malaysia itu sebuah negara. Malaysia itu mubtada. Bolehkah Malaysia menjadi mubtada, jadi pemula ayat? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada ma'rifah. Isim yang ma'rifah. Isim yang spesifik. Banyak-banyak negara kat dunia ni, kita sebut Malaysia. Baldatun, sebuah negara. Baldah itu ataupun baldatun itu menjadi khabar ataupun menjadi predikat. Okey, menjadi predikat. Okey, Muhammadun qaimun. Muhammad ini mubtada, qaimun ini khabar. Bolehkah Muhammad menjadi mubtada? Boleh. Sebab apa? Sebab dia spesifik, dia ma'rifah. Daripada jenis kata nama khas. Okey. Isim ma'rifah yang kelima yang boleh memulakan ayat ialah isim mausul. Isim mausul. Isim mausul ini isyarah. Ini mausul. Isim yang kelima yang boleh memulakan ayat ataupun yang boleh mubtada, yang boleh jadi mubtada, iaitu daripada jenis mausul. Isim mausul ada berapa? Kita belajar muka surat 43 ya. Tuan-tuan boleh buka muka surat 43. Surat 43 ataupun dalam diagram kita, diagram warna pink A. Okey. Dalam buku kita, muka surat 43. Ini adalah isim mausul. Contoh kita kata isim mausul alladhi. Contoh kita kata isim mausul, contohnya alladhi. Boleh tak dia jadi isim yang memulakan ayat? Isim mausul ni boleh. Isim mausul boleh memulakan ayat. Sebab apa dia boleh memulakan ayat? Sebab dia daripada ma'rifah. Dia adalah daripada ma'rifah ataupun spesifik. Yang. Okey, contoh. Kalau dalam buku kita, isim yang ma'rifah itu contohnya. Tak apa, kita ambil contoh lain. Alladhi. Alladhi. Alladhi khalaqal as-samaa'a. Alladhi khalaqas samaa'a. Yang telah menciptakan langit. Yang, ini mubtada. Alladhi ni isim mausul. Isim mausul yang duduk di depan namanya mubtada. Isim mausul yang berada di depan namanya mubtada ataupun subjek. Bolehkah isim mausul ni duduk kat depan? Boleh. Bolehkah isim mausul ni memulakan ayat? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim yang spesifik. Okey? Isim yang spesifik. Alladhi khalaqas samaa'a. Mana khabarnya? Mana predikatnya? Predikatnya khalaqas samaa'a. Ini disebut dengan khabar. Okey, disebut dengan khabar. Khalaqa as-samaa'a, yang telah menciptakan langit. Siapa dia? Allah lah. Dalam ayat ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqas samaa'a. So isim mausul, dia bila mana dia duduk dekat depan, maka dia adalah mubtada, boleh memulakan ayat.
boleh memulakan ayat. Okey tuan-tuan, yang keenam, isim yang boleh memulakan ayat iaitu isim yang mudhaf. Isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Ambillah mana satu daripada isim ma'rifah yang ada ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita sandarkan isim itu kepada salah satu daripada isim yang mudhaf ni. Contoh kita kata, kita sandarkan isim yang bukan ma'rifah kepada salah satu daripada isim ma'rifah. Contoh kita kata, qalam. Ini isim mudhaf, isim yang mudhaf. Isim yang mudhaf. Okay. Saya ulang balik. Sebelum kita bagi contoh yang keenam ni, saya ulang balik secara kesimpulannya. Okay. Isim yang memulakan ayat dinamakan dengan mubtada ataupun subjek. Persoalannya, adakah semua isim boleh memulakan ayat? Boleh menjadi subjek ataupun dalam bahasa Arabnya boleh jadi mubtada? Jawapannya tidak. Isim yang boleh memulakan ayat ataupun isim yang boleh menjadi mubtada hanyalah isim yang ma'rifah sahaja ataupun isim yang spesifik sahaja. Apakah isim yang spesifik itu? Yang ma'rifah itu? Dia ada 6. Yang pertama isim dhamir. Isim dhamir. Contohnya huwa rajulun. Ini isim dhamir. Yang kedua isim yang spesifik itu ialah isim isyarah. Kata tunjuk. Hadza. Ini. Kan? Dia boleh jadi mubtada. Sebab apa? Sebab dia daripada isim yang ma'rifah, yang spesifik. Okey, jenis isim yang spesifik yang ketiga ataupun isim ma'rifah yang ketiga iaitu isim yang di depannya ada alif lam. Yang di depannya ada alif lam. Contohnya as-sabburatu jadidatun. As-sabburatu dia boleh memulakan ayat. Dia boleh jadi mubtada. Sebab apa? Sebab ada alif lam di depan. Okey? Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, isim yang boleh memulakan ayat daripada isim ma'rifah yang jenis kata nama khas. Contoh Muhammad. Muhammad qaimun. Muhammad itu berdiri. Muhammad itu berdiri. Muhammad ini boleh jadi mubtada? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ma'rifah. Ma'rifah daripada jenis mana? Ma'rifah daripada jenis kata nama khas. Okey. Yang kelima, mausul. Alladhi khalaqas samaa. Alladhi khalaqas samaa. Isim mausul, dia boleh jadi mubtada. Dia boleh memulakan ayat. Sebab apa dia boleh memulakan ayat? Sebab dia daripada isim ma'rifah. Isim yang spesifik. Okey, yang keenam, isim yang spesifik yang keenam ialah isim yang bersandar. Isim yang bersandar. Mana-mana isim yang bersandar kepada salah satu daripada isim ma'rifah itu, maka isim itu ialah isim ma'rifah. Macam mana kita nak sandarkan perkataan kepada salah satu daripada isim ma'rifah yang ada? Macam mana kita nak sandarkan mana-mana perkataan kepada salah satu daripada isim ma'rifah yang ada? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana kita nak sandarkan? Macam mana kita nak sandarkan? Kita ambil satu, kita ambil contoh. Satu perkataan kita sandarkan kepada isim kata nama khas. Contoh kita kata qalam. Pen hitam tuan-tuan, pen hitam jelas sikit. Baik. Ini contoh yang keenam ni. Saya tulis kat sini dulu. Qalamun. Okey, qalamun. Tuan-tuan. Qalamun. Qalamun ni isim ma'rifah ke? Dia ma'rifah ke? Dia spesifik ke? Tak. Dia bukan dhamir. Dia bukan isim isyarah. Dia bukan alif lam. Dia bukan isim yang ada alif lam, betul tak? Ada alif lam ke? Tak ada. Ataupun dia daripada isim kata nama khas, qalamun. Tak, dia pen. Kan?
Kalau kilometriko, ialah kata nama khas lah, kilometriko. Ataupun apa, pensel apa? Oral-B apa? Oral-B, ubat gigi, obat gigi. Apa nama? Yalah, daripada pensel-pensel, jenama-jenama pensel yang ada kan? Kan? Dia bukan, dia pen. Nama yang umum. Nama yang umum, dia bukan kata nama khas. Ataupun dia isim mausul, bukan? Isim mausul, bukan? Dia adalah isim yang maknanya bukan ma'rifah, bukan spesifik. Bila kita nak ma'rifahkan dia macam mana? Macam mana kita nak ma'rifahkan qalamun? Macam mana? Pertama, kita boleh tambah alif lam. Tambah alif lam. Al-qalamu. Bila sebut al-qalamu, kita dah spesifikkan dia. Tapi sekarang ni, kita tak nak spesifikkan dia dengan cara tambah alif lam. Kita tak nak spesifikkan dia dengan cara tambah alif lam. Macam mana kita nak spesifikkan dia? Kita buat cara yang keenam. Cara yang keenam, kita nak spesifikkan dia, kita mudhafkan dia. Kita sandarkan dia kepada salah satu daripada isim ma'rifah yang ada. Apa dia? Kita sandarkan dia, contohlah. Kita sandarkan dia kepada dhamir. Qalamu. Bila kita nak sandarkan isim ni, asalnya dia ada tanwin, kita buang tanwin ni. Sebab syarat nak bersandar macam mana? Syarat nak bersandar ataupun cara nak bersandar, dia mesti ada dua ciri. Pertama, tidak ada alif lam di depan. Yang kedua, tidak ada tanwin di hujung. Ini cara kita nak sandarkan dia. So, kita nak sandarkan dia kepada apa? Kita nak sandarkan dia kepada dhamir. Kita ambillah satu dhamir. Tapi bukan dhamir munfasil, tuan-tuan ya. Bila kita sandarkan dia kepada dhamir muttasil. Contohnya, qalamuhu. Pennya. Pen dia. Pennya. Okey? Daripada asalnya dia tidak spesifik, bila dia dispesifikkan ataupun bila mana dia disandarkan kepada perkataan ini ataupun kepada dhamir ini, bermakna dia telah dispesifikkan. Asalnya kita sebut pen. Pen. Tapi itu umum. Kita tak spesifikkan. Macam mana kita nak spesifikkan? Kita sandarkan dia. Pennya. Pen dia. Dia tu siapa? Ustaz ke? Kan? Muhammad ke? Zaid ke? Bila kita sebut pen dia. Oh, dah spesifik lah. Dia tu mungkin dikembalikan kepada seseorang. Okey. Jadi, cara kita nak spesifikkan pen ini, cara yang pertama ialah dengan cara apa? Dengan cara kita menyandarkan dia kepada salah satu daripada isim ma'rifah yang 5 ni. Contohnya, kita sandarkan kepada dhamir. Tapi tak bolehlah ambil dhamir munfasil. Dhamir munfasil bila dia bersambung dengan perkataan sebelumnya, jadilah dhamir muttasil. Jadilah dia dhamir yang bersambung. Qalamun, kita sandarkan dia kepada hu. Maka dia jadi qalamuhu. Asalnya dia ini umum. Bila kita sandarkan dia kepada dhamir, bermakna dia terus bertukar menjadi khusus, menjadi spesifik. So asalnya dia ini adalah umum. Tapi bila kita sandarkan dia, terus secara automatik dia menjadi khusus ataupun dia menjadi spesifik. Pennya, qalamuhu. Apa yang kita nak kata? Qalamuhu, pennya. Ini baru mubtada. Ini baru pemula ayat. Apa predikatnya? Apa khabarnya? Jadi, pennya itu baru. Itu cara kita. So, nak jadikan isim itu mubtada, isim itu mesti ma'rifah. Cara kita nak ma'rifahkan dia, yang keenam, cara kita nak ma'rifahkan dia ialah dengan kita menyandarkan dia kepada salah satu daripada isim ma'rifah. Okey? Pennya itu baru. Kalau kita tak letak ataupun kalau kita tak mudhafkan dia, kita tak sandarkan dia, maka dia tidak boleh jadi mubtada. Sebab apa? Sebab dia tidak spesifik lagi. Macam mana kita nak jadikan dia mubtada? Kita nak jadikan dia mubtada, kita mesti spesifikkan dia.
Caranya macam mana? Kita sandarkan dia. Yang keenam ini kita sandarkan dia kepada isim yang ma'rifah. Apa isim ma'rifah ini lah? Contoh, kita kata, kita sandarkan dia kepada dhamir. Qalamuhu jadidun. Daripada asalnya dia ini umum, terus ketika mana dia bersandar, dia terus menjadi spesifik. Pen dia itu baru. Pen dia itu baru. Qalamuhu jadidun. So, qalamuhu ini mudhaf. Qalamu ini mudhaf. Okey. Hu ini istilah dalam kita belajar sebelum ni. Bila ada mudhaf ilaih. Jadi, mudhaf dan mudhaf pun ilaih ini adalah isim yang memulakan ayat. Maka namanya apa? Mubtada. Namanya apa? Mubtada. Qalamuhu jadidun. Qalamuhu jadidun. Okey, mana khabarnya? Ini khabarnya. So, maksudnya apa? Boleh tak dia jadi mubtada? Boleh. Asalnya dia umum. Dia bukan ma'rifah, dia bukan spesifik. Tapi dia dispesifikkan dengan cara mana? Dengan cara mudhaf. Dengan cara mudhaf. Boleh tak kita cuba sandarkan dia ataupun mudhafkan dia kepada isim yang lain, isim isyarat? Boleh? Contoh, kita sandarkan qalam ini kepada isim isyarat. Qalamun, contoh qalamu. Kita sandarkan dia kepada isim isyarat. Contoh kita ambil hadza. Qalamu hadza. Boleh tak kita nak jadikan dia sebagai sebagai mudhaf? Boleh tak kita nak sandarkan dia? Boleh. Qalamu hadza ar-rajuli. 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 Qalamu hadza. Kita sandarkan qalam ini kepada hadza. Kita sandarkan qalam ini kepada hadza. Bila dia dah bersandar, bermakna apa? Dia sudah pun dispesifikkan. Bila dia dispesifikkan, bila qalam ini. Qalam ini asalnya dia umum. Qalam. Tapi bila kita sandarkan dia kepada isim isyarat. Pen ini. Pen ini. Kita dah sandarkan dia. Qalamu hadza, asalnya pen. Dia umum. Tapi kita sandarkan dia. Boleh tak kita sandarkan dia? Boleh. Apa syarat kita nak sandarkan? Kita letakkan apa ciri-ciri sebagai mudhaf? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Bila tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, bermakna dia boleh bersandar. Dia bersandar kepada apa? Dia bersandar kepada isim isyarat. Dia bersandar kepada isim isyarat. Bila dia bersandar, daripada asalnya dia itu tidak spesifik, tidak ma'rifah ataupun bukan ma'rifah, bila dia bersandar sahaja ataupun dia mudhaf sahaja, terus dia menjadi spesifik. Terus dia jadi spesifik. Qalamu hadza ar-rajuli. Pen lelaki ini ataupun pen ini lelaki. Itu. Okey? Baik, tuan-tuan rahmati Allah. So, kita nak spesifikkan dia macam mana? Kita sandarkan dia kepada apa-apa isim ma'rifah yang ada. Isim-isim yang spesifik kat sini. Okey, contoh kita kata kita sandarkan kalimah qalam ini kepada nombor 4 ni, kepada kata nama khas. Contoh saya padam yang ni, saya bagi contoh. Okey, tuan-tuan cuba tengok. Qalam. Tuan-tuan, qalam ni spesifik ke tidak? Dia tidak spesifiknya. Dia bukan dhamir, dia bukan isim isyarat, dia bukan ada alif lam pun. Okay? Kemudian dia bukan kata nama khas pun, dia bukan isim mausul. Tapi cara kita nak spesifikkan dia, kita boleh pakai cara yang keenam. Apa dia? Kita jadikan dia mudhaf, kita sandarkan dia. So kita cuba sandarkan dia kepada isim isyarat, isim ma'rifah yang keempat. Kita sandarkan dia kepada isim ma'rifah yang keempat, iaitu kata nama khas. Sebagai contoh, qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Kita sandarkan dia kepada Muhammad. Muhammad. Kita sandarkan dia kepada Muhammad. Qalamu Muhammad.
pen Muhammad itu jadidun, sebagai contoh. Khabarnya apa? Khabarnya baru, jadid. Qalamu Muhammadin jadidun. Okey, ini kalau kita belajar dia jadi mudhaf. Apa ciri-ciri mudhaf? Ciri-ciri mudhaf tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Okey, qalam dia jadi mudhaf. Okey, dia isim. Asalnya dia isim yang bukan spesifik, tetapi kita spesifikkan dia dengan cara kita sandarkan dia kepada perkataan seterusnya, perkataan selepasnya. Kita sandarkan dia kepada kata nama khas. Qalamu Muhammad, ini kata nama khas. Okey, bila dia mudhaf, ini dinamakan sebagai mudhaf ilaih. Okey, boleh tak dia jadi mubtada? Dia memulakan ayat. Boleh tak perkataan qalam ni memulakan ayat ataupun disebutkan dengan mubtada? Boleh tak? Boleh. Dia boleh memulakan ayat. Sebab apa? Sebab dia daripada isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang jenis mana? Isim ma'rifah yang jenis ke-6, iaitu isim ma'rifah yang bersandar. Isim ma'rifah yang bersandar. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada kata nama khas. Qalamu Muhammadin. So, qalamu Muhammadin ini adalah mubtada. Dia jadi satu ayat lah, ataupun satu perkataan. Qalamu Muhammadin ini jadi satu perkataan. Kan mudhaf ilaih yang kita belajar sebelum ni, mudhaf dan juga mudhaf ilaih ialah dua perkataan yang bergabung menjadi satu. So, qalamu Muhammad ini dua perkataan yang bergabung menjadi satu. Qalamu Muhammad. So, dua perkataan ini yang menjadi satu ini dia diistilahkan dengan mubtada. Boleh tak dia memulakan ayat? Boleh tak dia jadi mubtada? Boleh tak dia memulakan ayat ataupun dengan istilahnya mubtada? Boleh ke? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ma'rifah. Dia isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah yang keberapa? Isim ma'rifah yang ke-6. Isim ma'rifah jenis yang ke-6 iaitu isim ma'rifah yang bersandar. Okey tuan-tuan? Itulah yang dikatakan sebagai isim yang memulakan ayat, namanya mubtada. Isim yang memulakan ayat, bahasa Arab ataupun ilmu bahasa Arab kata isim yang memulakan ayat dinamakan ataupun diistilahkan dengan mubtada. Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Tidak. Isim yang boleh jadi mubtada ataupun yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah sahaja ataupun isim yang spesifik sahaja. Apakah isim yang spesifik itu? Isim yang spesifik itu ialah dhamir munfasil, isim isyarah, isim yang ditambah alif lam di depannya, kata nama khas, isim mausul dan juga isim yang mudhaf, yang bersandar. Yang bersandar kepada salah satu daripada isim ma'rifah. Okey, kita bagi contoh kat sini. Qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin. Pen Zaid itu, ya, pen Zaid itu jadi hidung. Mana mubtada'nya? Ini mubtada'. Ini mubtada'nya. Khabarnya mana? Ini khabarnya. Ini dah jadi subjek, ini jadi predikat. Okey? Subjeknya daripada apa? Daripada mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Dua perkataan yang bergabung menjadi satu. Bila dua perkataan yang bergabung menjadi satu, bermakna dia telah pun spesifik ataupun dia telah ma'rifah. Bila dia ma'rifah, dia boleh jadi mubtada'. Okay, tuan-tuan, dia boleh memulakan ayat. Okay, tuan-tuan, kita tengok contoh dalam buku kita, muka surat tengok dalam muka surat 126 sampai muka surat 129. Tengok pula contoh dalam buku kita.
contoh dalam buku kita ya, siap padam yang ni. Semua. Tengok dulu contoh yang pertama. Contoh mubtada ataupun isim ma'rifah yang memulakan ayat daripada jenis dhamir. Daripada jenis dhamir, boleh tengok pada muka surat muka surat 127 Muka surat 127. Allah Ta'ala berfirman, bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Baik tuan-tuan, kita tanda dulu. Bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Kita tanda dulu. Bal ini dia dah ada dalam diagram kita. Buka diagram warna pink B. Okey, buka diagram warna pink B, kita jumpa dia. Bal ini adalah haraf. Okey. Haraf. Tapi dalam diagram pink B kita, sebelah kiri atas, bal ni dia adalah daripada kelompok haraf yang tak ada nama ataupun yang dalam diagram kita tak ada nama. Okey, bal. Baik. Bila ayat itu dimulakan dengan haraf, kita sebut di awal tadi, kalaulah haraf itu memulakan ayat, maka kita abaikan haraf ni. Sebab tidak ada jumlah harfiah. Dalam Arab ataupun dalam bahasa Arab, dia tidak ada jumlah yang namanya jumlah harfiah. Ataupun tidak ada istilah ayat yang dimulakan dengan haraf, tak ada. Yang ada jumlah fi'aliyah dan juga jumlah ismiyah. Okey, so kita abaikan bal ni sebab dia haraf. Maknanya dia bukan memulakan ayat. Cuba tengok perkataan berikutnya. Okey, perkataan berikutnya. Antum. Okey, antum. Kita nak tandakan antum dengan tanda apa? Kita tandakan dia dengan tanda pangkah sebab dah ada dalam diagram kita. Dekat diagram warna pink A. Dekat kelompok mana tuan-tuan? Kelompok dhamir. Kelompok dhamir. Dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Isim apa? Isim dhamir. Isim dhamir. Saya tulis D sahaja. Isim dhamir munfasil. M-U-N. Dhamir munfasil. Okey? Cuba tengok ayat ni. Setelah kita tolak bal, kita padam bal. So yang memulakan ayat ni apa? Isim. Isim apa? Isim dhamir munfasil. Kalau isim itu isim dhamir munfasil yang duduk dekat depan, bermakna dia adalah isim yang memulakan ayat. Dia nak dinamakan dengan nama apa? Dia dinamakan dengan nama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey. Bila mana dhamir ini memulakan ayat, maka diistilahkan dia dengan istilah mubtada. Diistilahkan dia dengan istilah mubtada. Okey? Bila isim dhamir ini, yang mana dia ni adalah ma'rifah yang spesifik, memulakan ayat, maka namanya adalah mubtada. Baik, bihadiyatikum. Kejap lagi kita akan tengok terjemahan dia. Kita pecah-pecahkan dulu. Bihadiyatikum. Kat sini ada 3 perkataan yang bergabung. Okay, saya garis-gariskan. Pertama, bi. Okey. Yang kedua, hadiah. Okey. Yang ketiga, kum. Yang ketiga, kum. Bihadiyatikum. Ini hadiah baris bawah. Okey tuan-tuan. Kita tandakan dulu.
Tandakan B dengan tanda apa? Tanda pangkas. Sebab dah dalam diagram. Okey, dekat mana tu? Haraf jar. Haraf jar. Baik, hadiah. Kita nak tandakan dengan tanda apa? Kita tandakan dia dengan tanda right. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu dah guna dia. Okey, bahasa Melayu dah guna dia. Bihadiyati. Okey, dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Apa tanda di isim? Pertama selepas haraf jar. Okay. Tanda yang kedua kata dia ni isim, ujungnya baris bawah. Tanda ketiga, tanda kata dia isim apa dia? Dia adalah mudhaf. Ada tak ciri-ciri mudhaf kat dia? Ada. Apakah ciri-ciri mudhaf? Tidak ada alif lam di depan dan tidak ada tanwin di hujung. Okey. Bila dia mudhaf, apakah mudhaf nilainya? Apakah perkataan selepasnya? Okey. Tanda dulu. Perkataan selepasnya ini kita tanda dengan tanda pangkal. Sebab dah ada dalam diagram kita. Okey. Dia daripada kelompok mana? Daripada kategori mana? Daripada kategori isim. Isim apa tuan-tuan? Isim dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Apa formula kita? Formula kita dhamir melekat dengan isim sama juga mi, mudhaf ilaih. So ini mudhaf, maka kum ini menjadi mudhaf ilaih. Apa formula dia? Dhamir melekat dengan isim, dia jadi mudhaf ilaih. Okay, tuan-tuan. Selesai. Tafrahun. Okey, tafrahun ni kita tandakan dia dulu. Tanda apa tuan-tuan? Tafrahun. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Dalam buku kita Ustaz Rusdi tanda dengan tanda tanda letak kaki ya, letak kaki. Maknanya orang Melayu tak guna perkataan. Tidak ada dalam diagram dan kita tak biasa. Tuan-tuan, tanda letak kaki. Dia daripada kelompok isim ke fi'il ke haraf. Dia adalah fi'il. Saya bagi tahu siap-siap, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan. Okey, mubtada dah ada. Ataupun subjeknya dah ada. Apakah predikatnya? Predikatnya mana? Predikatnya kat sini. Baik, kita terjemahkan dulu. Bal. Okey, bal nak diterjemahkan dengan apa tuan-tuan? Sebelum tu saya padam dulu. Okey. Bal nak diterjemahkan dengan terjemahan apa? Dalam buku kita terjemah tetapi. Dalam buku kita diterjemahkan tetapi. Okey. Tetapi tak nampaklah. Pen pun dah habis dakwah dah tuan. Masalahnya kedai alat tulis tak buka. Okey, tetapi antum, kamu semua. Okey? Kamu semua. Antum maksudnya kamu semua. Okey. Dia jadi apa? Mubtada. Mubtada. Boleh tak dia jadi mubtada? Boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah isim ma'rifah. Isim yang spesifik. Jenis mana? Jenis dhamir. Isim spesifik yang pada jenis dhamir. Okey, B. Terjemahnya dengan. Okey, B diterjemahkan dengan ya. Hadiahlah. Kum, kamu semua. Okey. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Tafrahun maksudnya apa? Kalau kat sini diterjemahkan apa? Bal antum bi hadiyatikum, merasa bangga. Kalau ikut terjemahan asal dia bahagia ataupun gembira. Tapi kita tafsirkan dia merasa bangga. Okey, cuba kita terjemahkan. Tetapi antum, kamu semua, bihadiyatikum, dengan hadiah ataupun pemberian kamu semua, tafrahun, merasa bangga. Cuba kita tengok, mubtada dah ada. Iaitu kamu semua. Dengan hadiah kamu semua.
Ayat ni dah lengkap ke belum? Belum lengkap. Belum jumpa lagi predikat dia. Belum jumpa lagi khabarnya. Khabarnya apa? Tafrahun, merasa bangga. Inilah yang namanya khabar. Okey. Khabar THO. Baik, ayat ini tuan-tuan, kita nak namakan ayat ni ayat fi'liyah ke ayat ismiyah? Okey, kita namakan dia dengan ayat fi'liyah ataupun jumlah ayat ismiyah. Kita namakan dia dengan ayat ismiyah. Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan isim. Mana isim ni? Antum. Ayat yang dimulakan dengan isim namanya jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Isim yang memulakan ayat diistilahkan dengan mubtada. Diistilahkan dengan mubtada. Adakah semua isim boleh jadi mubtada? Tidak. Isim yang boleh jadi mubtada adalah isim yang ma'rifah ataupun isim yang spesifik. Apakah isim yang spesifik itu? Pertama sekali, isim daripada jenis dhamir munfasil. Okey? Isim yang daripada jenis dhamir munfasil. Okey. Ini contoh yang pertama. Kita tengok pula contoh yang kedua. Tengok pula contoh yang kedua. Isim yang jadi mubtada ataupun isim yang memulakan ayat daripada jenis isim isyarah. Okay. Dalam Al-Quran, dalam buku kita ni, kita tengok contoh pada muka surat, pada muka surat 128. Pada muka surat 128. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ataupun kita ambil contoh ni lah, contoh yang bawah tu. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mana satu? Contoh satu ke contoh dua? Kita ambil contoh yang satu lah. Contoh yang pertama lah. Hadzal ladzi. Cuba tengok sini. Hadzal alladzi kuntum bihi tad'un. هذا الذي كنتم به تدعون. Okey tuan-tuan, cuba tengok. Kita pecahkan satu persatu. Hadza, kita nak tanda dia dengan tanda apa? Tanda dengan tanda pangkah. Okey? Sebab apa? Sebab dah ada dalam diagram kita. Dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Isim apa tuan-tuan? Isim isyarah. Isim isyarah. Okey, isim yang memulakan ayat, kita namakan dia sebagai apa? Mubtada. Bolehkah dia jadi mubtada? Boleh. Sebab apa? Sebab dia daripada isim yang ma'rifah, yang spesifik. Spesifik jenis isyarah. Okey. Alladhi. Kita terjemah kemudian ya. Alladhi, kita nak tanda dengan tanda apa? Kita tanda dia dengan tanda pangkah juga. Sebab dah ada dalam diagram kita. Okey. Apa dia? Isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Isim apa? Isim mausul. Okey tuan-tuan. Isim mausul ya. Baik. Tuan-tuan. Kuntum. Kita nak tandakan dengan tanda apa? Kita tanda dia dengan tanda bintang. Tanda dengan tanda bintang. Sebab banyak kali kita jumpa dia. Dia berulang. Okey. Dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Cuba tengok dalam diagram kita warna kuning A. Warna kuning A. Tuan-tuan tengok. Fi'il madhi yang garis, ujungnya ada tum. Ujungnya ada tum. Ujungnya ada tum. Ada dhamir apa kat situ? Ada dhamir antum.
Ini fi'il madhi yang hujungnya ada tambah tum, bermakna ada dhamir antum. Kerana tum ini adalah simbol kepada dhamir antum. Okey, kuntum. Fi'il madhi selesai. Bihi. Bihi ini saya beritahu siap-siap, ada dua perkataan yang bergabung. Pertama bi, yang kedua hi. Yang kedua hi. Oh, kecilnya. Bihi. Okey? Okey, kita nak tanda apa bi ni? Tanda dengan tanda pangkal. Sebab apa dah ada dalam diagram kita. Dia apa dia tuan-tuan? Isim ke fi'il ke haraf? Dia haraf jar. Haraf jar. Okey, hi. Nak tanda apa? Kita tanda pangkal. Sebab dah ada dalam diagram kita. Isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Isim apa? Isim dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil. BM. Okey, dhamir muttasil. Okey tuan-tuan. Tad'un. Tad'un. Nak tanda apa dia ni tuan-tuan? Dalam buku kita tanda bahasa Melayu dalam buku kita tanda right bermakna bahasa Melayu. Okey, dekat mana tu bahasa Melayu? Dekat sini. Mendakwa. Betul tak? Dalam buku kita tahu. Meminta-minta, doa, tad'un. Tad'un. Oh. Berdoa, doa. Kamu berdoa, okey? Saya ingat mendakwa, nama betul. Yang kamu berdoa, yang kamu meminta-minta. Minta. Ataupun dalam istilah kita doa lah. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Yang kamu minta-minta dekat dia. Okey tuan-tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan. Kita terjemahkan satu persatu ya. Hadza. Hadza diterjemahkan dengan ini. Ini. Alladhi diterjemahkan dengan yang. Yang ya. Kuntum. Kamu semua. Antum kan? Kamu semua. Okey. Kuntum apa? Dahulu. Dalam kurungan ataupun tak yang kurungan lah. Dahulu. Dahulu. Ataupun kalau terjemah dulu dia kata, terjemah lama-lama dulu dia kata adalah kamu semua dulu. Adalah kamu semua dahulu. Okey, kuntum. Bi terjemahnya dengan. Ki terjemahnya nya. Ataupun dia. Boleh lah benda satu nya. Dengannya. Nya tu apa? Berhala lah. Dalam kurungan berhala. Konteks ayat ni yang dimasukkannya adalah berhala. Berhala. Tad'un. Meminta-minta. Kamu semua meminta-minta. Okey tuan-tuan. Cuba tengok. Hadza alladhi kuntum bihi tad'un. Hadza ini. Okey? Yang kamu semua dulu dengannya meminta-minta. Dengan berhala dulu ni, kamu masa kat dunia kamu duk minta-minta kat dia. Sekarang ni masuk neraka dengan dia sekali. Jadi tuan-tuan, hadza ini adalah mubtada. Memulakan ayat. Mubtada. Mana khabarnya? Mana predikatnya? Predikatnya kat sini. Tad'un. Yang kamu semua dahulu dengannya. Predikatnya apa? Meminta-minta. Predikat dalam bahasa Arab diistilahkan dengan khabar. So ayat ni tuan-tuan, dimulakan dengan isim. Dimulakan dengan isim. Bila ayat ini dimulakan dengan isim, isim apa? Isim isyar. Isim isyar. Okey? Bila ayat ini dimulakan dengan isim, maka dia dinamakan apa? Dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey tuan-tuan. Isim yang memulakan ayat
Isim yang memulakan ayat diistilahkan dengan mubtada. Adakah semua isim boleh jadi mubtada ataupun adakah semua isim boleh memulakan ayat? Jawapannya tidak. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang spesifik sahaja ataupun isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah tu ada berapa jenis? Ada 6. Pertama isim dhamir, yang kedua isim isyarah. Ini isim isyarah. Yang ketiga isim yang ada alif lam, isim daripada kata nama khas, isim mausul dan juga isim yang bersandar. Okey tuan-tuan. Kita tengok contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga iaitu isim yang ada alif lam kat depan ya. Saya padam yang ni. Okay, saya padam yang ni. Tengok contoh isim yang ada alif lam yang memulakan ayat. Okey. Cuba tengok. Kita ambil contoh yang pendek itu wal malaikatu yusabbihun. Wal malaikatu yusabbihun. Contohnya wal malaika. Wal malaikatu yusabbihun. Wal malaikatu yusabbihun. Wa, kita tandakan dulu. Wa ni apa? Wa ini kita tanda dengan tanda pangkah sebab dia dah popular dah dalam diagram kita. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan, dia adalah haraf. Haraf ataf. Haraf penyambung. Okey tuan-tuan. Kita nak kira ke dia? Ataupun kita nak, maksudnya kita nak ambil kira dia tak? Tak. Ayat yang dimulakan dengan haraf maka tidak dinamakan jumlah harfiah. Tidak ada istilah jumlah harfiah, ada. So kita kurung dia. Dia bukan daripada pemula kepada ayat. So pemula kepada ayat tu apa? Tengok selepas haraf apa dia? Oh, selepas haraf ada satu perkataan al-malaikah. Al-malaikah. Kita nak tanda apa dengan dia? Kita tanda right sebab orang Melayu pun guna perkataan ini. Isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah isim. Apa tanda di isim? Tanda di isim ada alif lam di depan. Okey, ada alif lam. Okey, isim yang memulakan ayat. Isim yang memulakan ayat dalam istilah Arab namanya mubtada. MUB, mubtada. Isim yang memulakan ayat namanya mubtada. Okey tuan-tuan, yusabbihun. Yusabbihun kita nak tandakan dengan tanda apa? Dalam buku kita Ustaz Rushdi tanda right juga. Apa dia? Perkataan tasbih. Orang Melayu sebut bertasbih. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kita tak detailkan. Kalau nak detailkan boleh. Fi'il mudhari'. Cuba tuan-tuan buka diagram warna kuning A. Cuba tengok diagram warna kuning A. Okey, pelan-pelan buka. Diagram warna kuning A. Tengok kolom fi'il mudhari'. Kolom fi'il mudhari' yang depannya ada huruf ya. Depannya ada huruf ya. Ujungnya ada waw nun. Depan ada huruf ya, ujungnya ada waw nun, tambah waw nun di ujung. Apakah dhamir yang ada di situ? Dhamir yang ada kat situ dhamir apa? Tuan-tuan, dhamir yang ada kat situ adalah dhamir hum. Dhamir hum. Mereka. Dhamir mereka. Okey tuan-tuan. Wal malaikatu yusabbihun. Sekarang ni kita terjemahkan satu persatu. Wa maksudnya dan. Al malaikah, malaikat. Malaikat. Yusabbihun.
bertasbih. Ada domir apa? Ada domir hum kat sini. So, mereka bertasbih. Bertasbih. Mereka bertasbih. Tuan-tuan, wal malaikatu yusabbihun. Ayat ini dimulakan dengan mubtada. Dimulakan dengan isim. Isim yang memulakan ayat namanya mubtada, namanya subjek atau dalam bahasa Melayu subjek. Mana predikat dia? Mana khabar dia? Khabar dia yusabbihun. Dan malaikat itu mereka bertasbih, ataupun kalau fi'il mudhari' mereka sedang bertasbih, ataupun fi'il mudhari' ini juga boleh kita fahami dengan sentiasa. Dan malaikat itu sentiasa bertasbih. Itu antara cara ataupun antara menterjemah fi'il mudhari' ialah dengan kita fi'il mudhari' ini boleh juga dimaksudkan dengan sentiasa. Okey, sentiasa. Okey, mubtada ini khabar. Okey tuan-tuan. Kita tengok balik. Ayat ini dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan kata nama. Kata nama ya. Wah ni tak dikira lah sebab dia haraf kan. Okey, ayat yang dimulakan dengan kata nama, maka dia disebut dengan panggilan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey. Isim yang memulakan ayat, diistilahkan dengan mubtada. Adakah semua isim boleh memulakan ayat? Jawapannya tidak. Isim yang boleh memulakan ayat hanyalah isim yang ma'rifah ataupun isim yang spesifik sahaja. Apakah isim yang spesifik itu? Yang pertama dhamir, yang kedua isyarah, yang ketiga alif lam, yang keempat kata nama khas, yang kelima mausul, yang keenam isim yang bersandar dengan salah satu daripada isim ma'rifah yang lima. Okay, tuan-tuan. So, dekat sini, inilah isim yang memulakan ayat yang dinamakan dengan mubtada. Okey, isim, bila ayat itu dimulakan dengan isim bermakna ayat itu dinamakan dia dengan nama jumlah ismiyah. Okey, contoh kita hanya bagi 3 dahulu. Dhamir, isim isyarah, isim yang diletakkan ataupun yang ada alif lam kat depan ni. Yang ada alif lam kat depan ni. Okey. Contoh yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kita masih lagi belum bagi contoh. Kita sambung nanti insya-Allah. Moga-moga ada manfaatnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasar bahasa mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.